Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, dan sebagaimana biasanya sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita, iaitu kitab Wiqayatul Insan, dengan sebuah perbahasan yang bertajuk penyakit ain. Jadi pada sesi-sesi yang lepas ada banyak perkara yang telah kita bincangkan berkenaan dengan penyakit tersebut. Jadi di sini pada malam ini kita akan sambung perbincangannya berkaitan dengan pendapat para ulama berkenaan dengan penyakit itu, dan juga apakah perbezaan penyakit ain ini dengan dengki ataupun perbuatan ain seseorang dengan perbuatan dengki yang ada pada dirinya. Sebelum itu kita lihat muka surat 699. Kita akan baca sedikit pendapat para ulama tentang adanya al-ain. Jadi pada sesi yang pertama berkaitan tajuk ini, pertama sekali kita bahaskan tentang ayat Al-Quran. Seterusnya kita bahaskan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini kita bahaskan sedikit tentang pendapat di kalangan para ulama berkenaan dengan penyakit ini. Jadi apakah pendapat ulama yang muktabar berkaitan isu penyakit ain ini, dan adakah pendapat mereka itu bertepatan dengan apa yang telah kita bincangkan pada sesi-sesi yang lepas berkaitan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat muka surat 699 kita di situ. Pada perkataan para ulama tentang adanya al-ain, ada empat pendapat yang terdapat dalam kitab kita di sini. Jadi pertama sekali saya mengambil pendapat Ibn Kathir rahimahullah, yang mana beliau menjelaskan bahawa al-ain dan pengaruhnya adalah sesuatu yang benar, adanya dengan izin Allah. Ini sebagaimana yang Nabi SAW ada sebutkan kepada kita dalam hadis yang lepas yang telah kita bincangkan. Jadi menurut kepada Imam Ibn Kathir rahimahullah, penyakit ain ini ataupun pengaruhnya memang ada, memang wujud, sebagaimana yang telah Nabi SAW jelaskan kepada kita berkaitan dengan pengaruh yang mana orang yang kalau kena ain ini dia boleh membabitkan kepada perilaku dia, kan, kemungkinan dia akan buat perkara yang dia tidak sedar, sehingga ada hadis Nabi SAW yang telah kita bincangkan pada sesi yang lepas, yang mana Nabi kata apa? Ia boleh menjadi antara sebab seseorang itu ditimpa dengan kematian, sedemikian. Jadi di sini Ibn Kathir rahimahullah, bila dia membaca ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW berkaitan tentang hal itu, dia memberikan pendapat yang samalah berkaitan dengan isu pengaruh orang orang yang terkena penyakit ain ini. Baik, jadi di sana kita juga ada pendapat daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dia kata apa dalam kitab kita ini hakikat al-ain adalah pandangan yang baik bercampur dengan kedengkian dari seseorang yang bertabiat buruk sehingga membahayakan orang yang dilihat. Jadi, kalau kita rujuk pada pendapat Imam Ibn Hajar di sini, dia jelaskan bahawa orang yang melakukan ain ini, dia melihat seseorang dengan pandangan yang baik. Tapi dia mula-mula begitu, pandangan yang baik. Namun kemudian dia bercampur dengan kedengkian yang ada pada hati dia tentang nikmat yang ada ataupun tentang
kelebihannya yang ada pada diri seseorang itu. Dari seseorang yang bertabiat buruk sehingga membahayakan orang yang dilihat. Dan dia memberikan kepada kita dengan satu nilai di sini, iaitu orang yang melihat ini dengan pandangan yang baik bercampur dengan kedengkian, dia ada sifat yang tidak baik pada diri dia. Kelakuan dia adalah kelakuan yang tidak baik. Sebab itu ia boleh memberikan pengaruh kepada orang yang dia lihat dengan pandangan ain tersebut. Jadi ini adalah pendapat daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita ada pendapat yang ketiga, iaitu daripada Imam Ibn Athir rahimahullah, yang mana dia berkata, dikatakan bahawa fulan, iaitu seseorang, terkena dengan al-ain apabila musuh atau orang yang dengki memandangnya. Bila kita kata orang ni dia terkena ain, apa maksudnya? Maknanya ada seseorang yang dengki kepada dia ataupun seorang musuh yang lihat kepada dia dan dia melihat dengan pandangan yang tidak baik ini, dan pandangan tersebut mempengaruhinya sehingga orang yang tadi itu yang dilihat dia mengalami kesakitan. Okey. Sebentar ya. Okey, baik. Jadi kenapa kita kata seseorang itu dia terkena ain? Satu ialah kita lihat kalau menurut kepada pandangan Ibn Athir rahimahullah, dia kata orang itu dia dilihat oleh musuh. Kemudian ada orang yang dengki atau orang yang dengki memandangnya. Bila ada orang dengki memandangnya ataupun musuhnya, biasanya musuh ni akan lihat kita dengan pandangan yang tidak baik. Sebab tu dia boleh jadi penyakit ain. Bila kedua-dua keadaan itu berlaku, maka seseorang boleh terkena ain dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pendapat Imam Ibn Athir. Kita juga ada pendapat yang keempat, yang mana saya tidak muatkan di slide kita di sini. Boleh rujuk pada buku mereka yang memiliki kitabnya. Itu yang keempat ialah pendapat daripada Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah, yang mana dia berkata, sekelompok orang yang tidak banyak mendengar dan berfikir telah menolak keberadaan al-ain. Jadi ada orang yang tak percaya bahawa penyakit ain ini wujud. Okay, dia tak percaya. Dia kata takkanlah sekadar dengan pandangan mata sahaja orang tu boleh sakit. Kan tak kira lah pandangan mata baik ke pandangan mata tak baik. Takkanlah kita tengok dia boleh sakit. Ada orang dia tak percaya dengan keadaan yang sedemikian. Jadi mereka mengatakan bahawa itu hanyalah ilusi. Jadi apa yang kita bincangkan ini semua hanyalah ilusi, hayalan yang tidak memiliki kebenarannya. Jadi ada orang yang berpendapat sedemikian. Menurut pendapat Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah bagi pihak yang mengatakan sedemikian, dia kata apa? Mereka itulah sejahil-jahil manusia. Kan? Ayat dia dalam hal pendengaran dan pemikiran. Yang mana mereka pula yang paling tebal dinding penutupnya, paling keras tabiatnya, serta paling jauh pengetahuannya tentang jiwa dan rohani, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan dan pengaruh-pengaruhnya. Padahal orang yang berakal, sihat di kalangan umat dari pelbagai agama dan aliran tidak menyangkal dan mengingkari adanya al-ain, sekalipun mereka berbeza pendapat mengenai apa penyebabnya dan bagaimana proses terjadinya. Dan Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah di sini dia menyangkallah mereka yang tak percaya, kerana orang yang tak percaya ini bagi dia adalah orang yang tidak memiliki kefahaman tentang fungsi jiwa, tentang fungsi rohani seseorang, kan. Kadang-kadang sesuatu itu berlaku kita dapat rasa, betul tak? Kita akan ada rasa yang tak baik, kita akan ada satu rasa yang negatif sedikit lah tentang satu perkara yang kita lihat. Jadi ini melibatkan kepada kerohanian pada penyakit tersebut. Tak semestinya bila dengan pandangan mata sahaja dia terus boleh menjadi sakit, kerana dia ada kaitan pandangan mata dan kerohanian seseorang ataupun jiwa, perasaan seseorang. Jadi di sini menurut beliau bukan dalam agama kita sahaja yang membincangkan berkaitan dengan ain ini. Ada juga di kalangan agama-agama lain yang mempercayai kewujudan penyakit tersebut, yang mana orang kalau lihat dengan pandangan mata dengki ia boleh merosakkan sesuatu perkara. Jadi dalam hal ini bagi
bagi pendapat Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, jika dalam agama lain memahami tentang hal ini, dan kalaulah orang dalam agama kita, itu penganut agama ini yang telah diberikan dengan nas yang paling betul kan menurut kepada agama kita, iaitu Al-Quran dan hadis, menolak kebenaran penyakit ain ini, ia merupakan satu bentuk kejahilan yang perlu perhalusi lagi. Maknanya orang yang begini perlu lagi fikir, perlu lagi mereka pertimbangkan, perlu lagi mereka periksa lagi tentang nas-nas yang ada, ataupun nas-nas yang mereka baca. Jadi mereka boleh lebih faham tentang keberadaan dan kewujudannya. Yang penting begini jemaah, keempat-empat imam kita di sini, iaitu Imam Ibn Kathir rahimahullah, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Ibn Athir, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah, mereka semua ini menjelaskan kepada kita bahawa kewujudan penyakit ain ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita sangkal. Ia adalah perkara yang benar, yang wujud sebagaimana yang dinaskan dalam Al-Quran dan juga hadis kita. Cuma sekarang persoalannya, apakah perbezaan antara dengki dan ain? Okey, inilah yang dimuatkan oleh pengarang kitab ini di muka surat 701. Ada satu perbahasan yang mana beliau jelaskan kepada kita perbezaan antara dengki dan ain. Jadi kita kadang-kadang pun confuse, kita keliru. Sekarang ni dia dengki ke ataupun dia kenakan penyakit ain pada kita? Kan kita tak dapat untuk bezakan. Maka di sini ada beberapa point yang ditampilkan kepada kita bagi memberikan perbezaan antara kedua-duanya. Maka kita lihat ya, pertama sekali, pada poin yang pertama, perbezaan antara al-ain dan dengki ini, beliau jelaskan kepada kita bahawa orang dengki lebih umum dari orang yang melakukan perbuatan ain. Okay, orang yang dengki lebih umum daripada orang yang melakukan perbuatan ain. Kenapa? Kenapa sedemikian? Kerana di sini, dijelaskan kepada kita, ain hanya dilakukan oleh orang yang dengki. Dengan kata lain, setiap orang yang berbuat ain pasti orang yang dengki. Tetapi tidak semua orang yang dengki akan buat ain tu tadi. Okey, sebab tu kita kata orang yang dengki ni dia umum. Ramai orang boleh ada sifat dengki ataupun boleh ada rasa dengki pada kita. Jadi kita pun memang tak tahu siapa ada rasa dengki tersebut. Rasa dengki ini, tapi tak semestinya bila dia dengki, dia boleh mengainkan kita. Kan? Bila dia dengki, dia boleh ainkan kita, tak semestinya. Sebab tu kita kata dia umum. Tapi, kalau orang yang ain ini, orang yang ain ini, dia dilakukan dengan perasaan yang dengki. Biasanya begitu. Dia dilakukan dengan perasaan yang dengki. Kebiasaannya sedemikian. Sebab itu di sini, kita lihat dalam penerangannya yang seterusnya. Dia kata apa? Oleh sebab itu, perlindungan kepada Allah yang disebutkan dalam surah Al-Falaq adalah dari orang yang dengki. Kita minta perlindungan kepada Allah dalam surah Al-Falaq ialah kita minta kepada Allah supaya Allah lindungi kita daripada orang-orang yang dengki. Sebab tu kita baca dalam surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta kepada Allah perlindungan dan dari kejahatan pendengki bila dia dengki. Surah Al-Falaq pada ayat yang kelima. Kita dalam ayat ini, kita tak sebut tentang orang yang ain. Kerana apa? Orang yang ada ain ini kepada kita, ia termasuk dalam konteks mereka yang dengki juga. Sebab tu, dengki ni adalah satu perkara yang besar, umum, ya. Tapi kalau ain, dia termasuk sekali dalam dengki tersebut. Namun, tak semestinya orang yang dengki, dia boleh mengainkan kita. Tapi kalau orang yang ainkan kita, kebiasaannya ada dengki dalam hati dia kepada kita. Boleh beza ya? Saya harap dapat bezakan ya antara kedua itu. Baik, seterusnya kita lihat kepada poin kita yang kedua di sini. Poin kita yang kedua menjelaskan kepada kita, kedengkian sumbernya adalah berasal dari rasa iri, benci dan mengharap lenyap nikmat seseorang.
Okay, kalau kita dengki kepada seseorang ataupun ada orang yang dengki kepada kita, dia mesti 3 perkara ni ada. Iaitu dia iri hati dengan kita, dia benci dengan kita dan dia berharap ataupun dia doakan supaya hilang lenyaplah nikmat yang ada pada diri kita tu. Itu maknanya dengki. Okay, contoh, kita nampak orang ada kereta baru lah kata apa kan. Nanti kejap lagi minta-minta kan, adalah orang tu yang gores dia punya kereta. Ni maknanya dengki ni. Kita nampak nikmat yang ada pada orang tu, lalu kita mendoakan yang tak baik dan kita mengharapkan lenyap. Ataupun mudah-mudahan nanti dia tak ada duit, tak boleh bayar lah kereta tu kan, bagus kalau macam tu. Ataupun kita nampak ada perkara buruk yang tak baik berlaku kepada orang tersebut kan. Kita nampak kereta dia hilang, duit dia hilang, padan muka dia, duit dia hilang, bagus. Itu yang aku hendak. Ini maknanya ada dengki pada diri orang itu ataupun pada kita lah kalau kita perangai sedemikian. Okey, baik. Tapi kalau ain ini, apa bezanya dengan keadaan tadi dan ain? Kalau al-ain, dia timbul dari kekaguman, kehebatan dan keindahan yang ada pada satu perkara. Kebiasaannya begitu. Kita nampak, dengan mata kita ni kita lihat orang itu memiliki nikmat yang cantik, yang indah kan. Comelnya baby ni, comelnya, cantiknya, gebunya, geramnya, macam tu kan. Kita nampak. Ini maknanya kita kagum. Ataupun kita nampak kawan kita ni pandai, pandainya dia, bagusnya, otak dia tu, dahsyat otak dia. Dia macam tu kan, dia puji, ada kagum dengan kehebatan seseorang. Ataupun nampak rumah orang cantik, besarnya rumah dia, macam tu kan. Dia satu bentuk yang mana kita kata, kita kagum dengan keindahan, kehebatan yang ada pada seseorang ataupun satu benda. Di situ, kemudiannya dah kagum-kagum tu tadi kan, namun ada rasa dengki dalam hati kita. Ataupun ada rasa tak suka. Menyampah, benci. Macam lah je seorang dia ada kereta. Macam lah je seorang ada rumah. Macam je seorang pandai. Macam itu kan. So, di sini, ia boleh menyebabkan ain itu muncul ataupun timbul. Yang mana, dia bermula dengan kekaguman dan kehebatan dan keindahan yang ada pada seseorang ataupun ada pada sesebuah benda. Okay. Berbeza dengan dengki tadi. Dengki tadi, orang tu hebat macam mana pun dia tak kagum. Dia tak rasa hebat ataupun dia tak rasa suka dengan apa yang ada pada orang itu. Bahkan dia benci. Dia nampak orang tu pandai kan, dia benci. Macam tu kan. Dia tak rasa, pandainya kau, bagus kau dia tak rasa macam tu. Tapi kalau orang dengki ni, dia akan terus nampak orang tu pandai, dia tak suka. Nyampah. Benci. Dengki. Mudah-mudahan bodoh lah esok. Macam itu keadaan dia. So, dalam keadaan yang begini, kita nampak dengki ni dia biasanya tak ada perkara-perkara yang kita kagum tentang kehebatan, keindahan. Tu tak ada. Tapi kalau ain, biasanya ada. Kita akan rasa suka, hebat, dia rasa kagum dengan apa yang kita lihat. Tapi, tak apa. Nanti kita pergi kepada yang berikutnya di sini. Bezanya di sini kita lihat yang ketiga. Poin kita yang ketiga. Dengki boleh berlaku kepada hal yang belum terjadi. Kalau kita tak suka dengan seseorang, kita benci dengan dia, kita iri dengan dia, apapun yang ada pada diri orang itu, walaupun belum lagi berlaku, belum lagi dia miliki, belum lagi terjadi, kita dah dengki dah. Kita dah tak suka dah. Apa perkara yang akan berlaku kepada dia, kita akan dengki. Padahal belum terjadi. Belum terjadi lagi. Berbeza dengan ain. Ain ini, dia biasanya berlaku kepada hal yang sudah ada dan telah terjadi. Kita tak ainkan orang tu. Sebab apa? Kita tak lihat perkara yang belum terjadi kan? Ataupun perkara yang belum dimiliki oleh seseorang. Kebiasaannya yang kita lihat ialah sesuatu yang sudah ada di hadapan mata kita. Yang sudah wujud, yang sudah berlaku. Barulah kita nampak, kita tengokkan dengan mata kita. Jadi ain ini dia berlaku kepada sesuatu yang dah dimiliki oleh seseorang. Yang dah dinampak, dah dilihat. Bila dilihat, di situlah baru berlakunya ain. Yang mana bila dia lihat dengan pandangan mata yang dengki, tak puas hati, benci kan. Walaupun asalnya dia suka benda tu. Bagus cantik ni, cantik. Tapi dalam hati, tapi ada dengki yang tak puas hati dan sebagainya.
Dalam baiknya begitu, orang kata kan, dalam baiknya begitu. Jadi ini beza. Kalau dengki tu dia sampai bila-bila? Ada ke, tak ada ke benda tu kan, apa pun tentang diri kita, dia akan dengki. Tak kira yang dah terjadi ataupun yang belum terjadi. Yang dah kita ada ataupun yang belum kita ada. Dengki tu akan ada sampai bila-bila. Kalau orang tu dengki lah dengan kita. Tapi Ain tidak. Ain ni kita tengok, lepas kita lihat, barulah ia boleh ada pengaruhnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Seterusnya, kita lihat di sini ya. Yang keempat. Beza antara dengki dengan ain ni ataupun ain dengan dengki ni kan. Nombor 4 di sini, saya lupa nak beritahu nombor saya nombor 3 dengan nombor 2 ni saya gabungkan. Nombor 3 dan nombor 2 tadi saya gabungkan. Dalam kitab kita dia bezakan tapi saya gabungkan. Kemudian yang ke-5, yang ke-5, yang nombor 4 dalam slide saya, nombor 5 dalam kitab kita. Okey. Seseorang pendengki tidak akan mendengki kepada diri dan hartanya sendiri. Dengki, kita tak boleh dengki dengan diri kita ataupun harta kita sendiri. Kan ada ke orang, dia dapat satu kelebihan, tak suka dengan kelebihan ni, mudah-mudahan lenyap kelebihan aku ni. Ada ke begitu? Tak. Kita tak rasa sedemikian. Kan? Cantik aku ni, tak suka cantik. Mudah-mudahan esok tak cantik lah aku ni. Ada begitu? Kita tak ada. Kita tak akan buat begitu pada diri kita ataupun pada harta kita. Pada anak kita ataupun pada, bukan anak, pada apa-apa yang kita miliki. Ya, pada benda, harta benda kita. Handphone, yang baru beli handphone kan. Kita tengok kan, dengan pandangan yang dengki. Adakah orang tengok handphone sendiri dengan pandangan yang dengki? Cantiknya handphone ni. Mudah-mudahan esok rosak handphone ni. Tak ada. Okey, itu hanya berlaku kepada orang lain. Pada apa yang kita miliki, harta benda kita. Dengki sedemikian. Tapi, kalau ain ni bezanya, kita boleh buat pada diri kita sendiri dan juga pada harta benda kita. Pada anak-anak kita boleh buat. Begitu. Sebab tu ain ni kena hati-hati ya, kerana kita boleh mengainkan diri kita sendiri. Kita nampak kita ada kelebihan diri kita. Lalu kita kagum-kagum dengan kelebihan diri kita kan. Yang akhirnya menyebabkan kita pun tak menyebut nama Allah, tak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menyebabkan berlakulah satu pengaruh yang tidak baik, akhirnya kita pun sakit. Sama juga bila kita nampak anak kita. Kita nampak anak kita ni bagus daripada sudut pembelajarannya, daripada sudut kelebihan-kelebihan ataupun kemahiran-kemahiran yang dimiliki oleh anak itu. Kita puji kan anak tu kan. Sehingga kita lupa untuk menyebut nama Allah. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Kita lupa untuk memuji ataupun memberikan keberkatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengucapkan keberkatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, anak tu boleh sakit dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang ramai orang tak sedar. Bagaimana kita boleh mengainkan diri kita, harta benda kita dan juga apa yang kita miliki. Tak kira pasangan kita, anak kita dan sebagainya. Kita boleh buat sedemikian. Dengan ucapan kita, dengan pandangan mata kita sendiri. Itu kita tak kata dengki. Kita tak kata dengki dengan anak kita sebab anak kita sakit. Begitu, tak. Itu bukan dengki namanya. Tapi itu dipanggil sebagai ain. Yang mana kita lupa untuk menyebutkan. Dengan kata lain begini ya, jemaah. Kita boleh rumuskan beginilah berkenaan dengan perbezaan antara ain dan dengki. Dengki ni biasanya dia berlaku kepada perkara-perkara yang kita tak suka. Sehingga kita nak hilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Dia berlaku pada orang lain. Bukan pada diri kita. Ya. Berbeza saya kata dengan ain. Ain ini dia boleh berlaku kepada dua keadaan. Suka, tidak suka. Kita lihat sesuatu dengan pandangan yang suka ataupun pandangan yang tidak suka. Okey. Dan kebiasaannya ain dia akan bermula dengan pandangan yang kagum, indah, hebat. Kita lihat sesuatu, kita rasa kagum, kita rasa hebat dan kita rasa indah. Tapi ia boleh pergi kepada rasa tak suka? Boleh. Okey, boleh. Ia akan berpindah kepada rasa tak suka yang menyebabkan datanglah pandangan mata yang jahat. Namun, kalau dia tak berpindah kepada pandangan mata yang jahat sekalipun,
ain boleh berlaku. Kerana apa? Di sini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita melihat dengan satu bentuk kekaguman yang terlampau, dengan satu keadaan yang mana begitu uh, hebatlah kita rasakan, dan kita lupa untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kita tak ada rasa yang tak baik tau. Kita cuma lihat dengan penuh kekaguman tu saja. Ia boleh menyebabkan berlaku penyakit ain. Sebagaimana kita lihat pada diri kita. Kita tak rasa benci pada diri kita. Tapi kerana kita lihat mungkin kita cantik, kita tampan, kan? Kita rasa terkagum-kagum dengan kecantikan dan ketampanan diri sendiri, ataupun kita terkagum-kagum dengan kehebatan kita, kebijaksanaan kita, betul kan? Dia sehingga kita tak cakap ataupun kita ucap Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Kita ucap semua itu. Ia boleh menyebabkan berlaku pada diri kita penyakit ain. Hanya dengan pandangan mata kita sendiri. Ataupun kepada anak kita itu tadi. Padahal kita tak ada pun rasa dengki. Tak ada pun kita ada rasa tak baik. Cuma hanya sekadar kagum saja. Maknanya ain itu dia boleh berlaku dalam dua keadaan. Yang bermula daripada kehebatan, keindahan dan kekaguman kita pada satu perkara ataupun seseorang. Okey. Jadi di sini dalam kitab kita dia ada muatkan tentang kisah Sahal yang pernah saya kongsikan pada perbincangan yang lepas. Jadi di sini dia kata bagaimana Sahal bin Hunayf yang sakit dengan pandangan sahabatnya Amir tu kan. Amir taklah lihat Sahal ni dengan pandangan yang dengki. Sedangkan dalam periwayatan hadis itu menunjukkan Sahal bin Hunayf ni dilihat dengan pandangan yang penuh kagum dan memuji. Yang mana temannya puji, aku tak pernah lihat betis secantik ini ataupun betis anak dara yang secantik ini. Padahal dia tu lelaki kan. Dia nampak Sahal ni betis dia putih, gebu, dia kata anak dara pun kalah betis macam ini kan. Cantik sangat betis dia. Dia tak ada rasa dengki. Sahabat yang memuji tu tak ada rasa dengki. Sahabat yang memuji tu pun tak ada rasa tak suka. Tapi kerana dia suka, terlampau kagum dengan apa yang dia lihat, dengan keindahan yang dia lihat. Namun, apa yang berlaku? Sahal jatuh sakit kerana ucapan temannya itu tadi. Sehingga Nabi SAW pun rasa tak patut ya, yang temannya buat begitu. Nabi tegur dia. Nabi kata apa? Ala barakta alaihi. Mengapa engkau, itu Amir, tidak mendoakan keberkatan untuknya? Jadi tugas kita sekarang ini, kita kena jaga teman-teman kita ni dengan pandangan mata kita. Bila kita lihat sesuatu yang mengkagumkan, sesuatu yang indah, ucaplah Masya Allah, Tabarakallah. Kita doakan untuk dia. Kan? Barakallahu fiqh contohnya. Di situ ada pujian keberkatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi mengelakkan berlakunya ain pada pandangan kita yang kagum, pada pandangan kita yang rasa begitulah kita nampak betul kan, selalu kita kata tu kan, wow, kita macam gitu kan kadang-kadang. Jadi ini adalah satu hal yang perlu banyak kita perhatikan dalam kehidupan seharian kita. Okay, agar kita dapat saling menjaga antara satu dan yang lain kan, supaya tidak terkena penyakit ain tu tadi. Yang mana kita kata ia bukan hanya boleh berlaku kepada orang lain, tapi kita sendiri boleh mengainkan diri kita, harta benda kita dan juga apa yang kita miliki, termasuk pasangan dan juga anak-anak kita dan juga ahli keluarga kita. Okey, wallahu a'lam bissawab. Terima kasih semuanya di atas perhatiannya. Mudah-mudahan penerangan yang ringkas ini dapat difahami dengan sebaik-baiknya dan nanti dapat dilihat kembali pada perbincangan kitab kita ini, kerana yang saya bahaskan adalah ringkasan daripada apa yang terkandung dalam kitab ini, kerana kitab ini menjelaskan dengan lebih panjang lebar lagi berkenaan dengan perbezaan antara dengki dan ain, dan ada lagi poin-poin yang lain yang boleh para jemaah lihat jika sekiranya memiliki kitab ini, boleh dirujuk, dilihat tentang perbahasannya dengan lebih lanjut. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman, motivasi yang kuat untuk terus beramal dengan ilmu yang kita pelajari, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk terus-terusan mengikuti pengajian-pengajian agama yang dianjurkan oleh Masjid An-Naim. Saya tutup pengajian kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang budiman, ayuh sama-sama kita dirikan kediaman kita di Jannatul Naim kelak. Masjid An-Naim memerlukan sejumlah $500,000 untuk menambah baik ruangan solat dan bangunan masjid bagi keselesaan dan ketenangan ibadah para jemaah. Saya doakan agar setiap infak yang dihulurkan diberikan pulangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat kali ganda di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.